bertajuk tentang klausa, force majeure dan doktrin kekecewaan. Saksikan live at PITA dengan panel yang cukup istimewa bersama saya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat sejahtera walaupun negara kita masih sedang bergelut melawan pandemik COVID-19. Saya kira masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa buat semua umat Islam di seluruh negara, terutamanya umat Islam di Malaysia. Semoga Ramadan kali ini dapat meningkatkan lagi amalan kita, insya-Allah. Bertemu kita untuk pertama kalinya bersama saya di Live at PITA. Terima kasih diucapkan kepada anda semua bersama-sama saya pada petang ini. Saya Muniratul Husna Muhammad Zaki, pustakawan di Perpustakaan Tun Abdul Razak dari UiTM Cawangan Pahang, Kampus Raub, selaku moderator anda pada petang ini. Minggu ini, hari ini, petang ini kita akan bersama dua orang panel yang cukup hebat, cukup arif bagi membincangkan tentang kesan klausa force majeure dalam perjanjian sewaan di era pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan dulu ya objektif bagi program ini. Pertamanya, membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca, meningkatkan ketepatan visibility Perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaan ilmu, seterusnya menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Sebelum itu tuan-tuan, puan-puan, jemput share live ini dan sebarkan agar lebih ramai lagi yang beroleh manfaat daripada perkongsian petang ini. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, suka saya nak ingatkan maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Baik, sebelum kita mula tuan-tuan dan puan, mari kita saksikan tayangan teaser yang telah disediakan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum Cik Zira. Saya Farahi yang sewa dekat rumah Cik Zira tu. Oh, Waalaikumsalam. Oh ya, Farahin. Apa yang saya boleh tolong ya? Okey, saya kan mesti kesempatan. Lepas tu kami semua kena arahkan balik rumah. Sebenarnya tu lah, kami tak stay pun dekat rumah sewa sepanjang kami balik tu. Tapi yelah kita tahu yang sewa masih kena bayar. Jadi boleh tak kalau nak minta Asan Cik Zira tolong consider balik untuk bulan ni punya bayaran? Oh, macam ni Farahin. Saya faham situasi korang. Tapi, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya pun alami situasi yang sama tau. Saya tak dapat nak run bisnes saya disebabkan COVID ni lah. So, tabungan saya pun makin berkurang sebab nak kena bayar sewa juga. And then, nak tak nak, payment rumah sewa korang memang kena bayar macam biasa, amount yang sama. So, minta maaf sangat-sangat. Memang saya tak boleh nak tolerate untuk kurangkan bayaran ke apa-apa. Tak apalah nak buat macam mana. Saya pun sambil rumah je permintaan Cik Zira. Baik, terima kasih. Yelah tu, kerajaan kata dapat moratorium 6 bulan tau. Tapi kita pelajar ni kena bayar juga rumah sewa. Tak faham lah. Itulah masalah dia weh. Korang tahu tak, sewa dah lah bukannya murah. Tak duduk, tapi kena bayar. PM kata ada moratorium. Tapi kenapa kita yang student ni still kena bayar? Dah lah tak duduk. Patutnya as a tuan rumah, kesiankanlah juga dekat kita yang student ni.
By the way korang, kita dah 2 bulan ni tak balik rumah sewa. Tapi kita tetap kena bayar. Macam mana nak cari duit ni? Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia merupakan krisis kesihatan yang mengganggu kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat seluruh dunia. Oleh itu, mari kita mendengar keluhan, rintihan pihak yang terbabit dalam krisis ini. Sebenarnya kan ada hujan teruk lah kan. Orang tak boleh nak keluar sebab PKP apa semua kan. Sebab lah kes tinggi apa semua. Terpaksa untuk cari alternatif lain lah untuk survive kan. Untuk bayar hutang apa semua. Sewa kedai termasuk semua lah. Makan minum untuk belanja hari-hari semua. Saya ada buat kerja pedagang lain untuk tambah sikit lah untuk belanja semua. Saya sewa kedai, belanja buat COD tudung, makanan, barang-barang kosmetik apa semua. Dalam masa tempoh PKP lah. Saya sewa kedai dapat separuh harga daripada tuan kedai lah. Dalam sampai 6 bulan lah tuan kedai bagi. Kesannya macam terbatuk tu belanja lah. Macam pendapatan kurang daripada kebiasaan. Macam sambutan kurang memuaskan lah sikit sebab macam terbatuk kan pergerakan kita. Sudah macam kekurangan lah sikit, macam pendapatan berkurangan lah. Berbanding sebelum PKP. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat tayangan teaser sebentar tadi, itulah sedikit perkongsian mengenai keluhan daripada pihak yang terbabit dengan krisis yang melanda negara kita masa kini. Berbalik pada tajuk kita pada petang ini, isu perdebatan pada hari ini adalah sama ada ketidakmampuan penyewa dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penyewa seperti yang dinyatakan dalam kontrak disebabkan oleh pandemik COVID-19. Justru bagi membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, saya menjemput khas 2 orang panel untuk perkongsian kita pada petang ini. Saya mulakan dengan panel pertama kita yang segak bergaya ini Encik Khairul Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Khairul Anwar merupakan koordinator khusus undang-undang di UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Selamat datang Cik Anwar di Live at Pita. Selamat datang, terima kasih kepada Pita kerana menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Sama-sama Cik Khairul Anwar. Cik Anwar, saya nak tanya Cik Anwar tu bersiaran langsung daripada mana tu Cik Anwar? Di bangunan akademik UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Oh ya, okay. Terima kasih Cik Anwar. Seterusnya yang cantik manis, panel kedua kita, Cik Suria Fadila. Selamat datang Cik Suria. Thank you sebab jemput kami berdua. Thank you Pita Cawangan Pahang kerana menjemput kami berdua, terutama kita berkongsi apa yang berlaku terhadap sesuatu kontrak kan bila berlaku keadaan COVID macam ni. Terima kasih Cik Suria. Cik Suria merupakan pensyarah kanan UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub ya. Cik Suria, Cik Suria pula bersiaran ni pada mana tu Cik Suria? Juga di office, dekat office Sarjana Kampus Raub. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kami bertiga ni bersiaran secara langsung daripada UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Cuma yang berbeza saja lokasi kami berada je lah ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Berikutan perintah kawalan pergerakan PKP, adakah boleh dijadikan alasan untuk penyewa menggunakan klausa force majeure dan doktrin kekecewaan? Persoalan itu akan dijawab oleh 2 orang panel kita yang arif lagi bijaksana pada petang ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dan serta para penonton sekalian, pertama kali saya terima tajuk ni dari hasil perbincangan 2 orang panel ni, saya terus tertanya macam mana sebenarnya cara sebutan yang betul. Klausa force majeure tu macam mana sebut dia? Jadi para penonton sekalian mesti juga tertanya-tanya kan macam mana cara sebutan yang betul. Jadi Cik Suria, saya nak tanyalah Cik Suria, macam mana sebenarnya sebutan yang betul Cik Suria?
Dipersilakan Cik Suria. Okey, cara sebutan ya. Cara sebutan dia, kalau tak silap saya lah, force major. Okey, sebutannya force major. Sebenarnya force major ni datang daripada undang-undang sivil Perancis yang mana maksud dia adalah superior force. Satu kekuatan yang agung ataupun yang lebih besar. Okey, sebab tu dia force major ni cukup penting dalam mana-mana kontrak. Tapi saya rasa Husna, sebelum kita bincangkan pasal force major ni, lebih elok kalau kita bincangkan dulu apakah ciri-ciri unit kontrak. Sebab kita semua kan in our daily life setiap masa kita semua buat kontrak. Jadi saya rasa lebih elok kalau kita bincangkan apakah dia sebenarnya ciri-ciri kontrak. Dan saya rasa umum maklum undang-undang kontrak memberi kebebasan kepada semua pihak-pihak yang berkontrak untuk menentukan terma perjanjian sendiri. Contohnya liability setiap pihak, obligasi setiap pihak ataupun faedah yang kita dapat daripada sesuatu kontrak. Okey, sebab saja kita telah menandatangani perjanjian tersebut. So kontrak itu telah pun dimeterai. Okey, dekat sini mengikut Akta Kontrak 1950, okey, kita perlu melaksanakan kewajipan kita seperti mana dalam kontrak. Itu wajib. Jadi sekiranya kita tak melaksanakan kewajipan kita, natijahnya adalah pihak satu lagi boleh menamakan perjanjian, boleh melepaskan perjanjian dan seterusnya mengambil tindakan saman ganti rugi. Okay, that is why klausa force major begitu penting. Okay, so dalam klausa force major ni, kenapa pentingnya klausa force major ini diletakkan dalam kontrak adalah klausa ini akan membebaskan pihak-pihak berkontrak daripada melaksanakan kewajipan. Okay, contohnya apa yang berlaku dekat COVID-19 kan? Macam contohnya kalau Cik Husna jadi supplier, so Cik Husna dah janji nak hantar pada 25 hari bulan. Tapi kenapa Cik Husna tak boleh nak hantar? Disebabkan oleh PKP. Bukan Cik Husna tak nak hantar, tapi disebabkan oleh PKP. Maka klausa ini akan membebaskan pihak-pihak kontrak daripada meneruskan kewajipan mereka seperti mana yang termaktub dalam kontrak disebabkan telah berlaku satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang tidak terduga macam COVID-19. Kan? Kita tak terduga peristiwa akan berlaku. Menyebabkan klausa ini akan membenarkan kita untuk tidak meneruskan kewajipan kita. Mungkin untuk pelajar, tak perlu bayar sewa. Okey, itu contoh dia. Okey. So contoh-contoh force major event ataupun situasi yang kita boleh letakkan dalam kontrak adalah contohnya kita kata gempa bumi, bencana alam. Kan kita boleh letak banjir. Ia juga boleh mencakupi tindakan manusia, contohnya macam konflik bersenjata. So kita senaraikan dalam klausa force major ini. So sekiranya situasi ini berlaku, maka kita tidak perlu untuk meneruskan kewajipan kita. Okey, Cik Husna. Terima kasih Cik Suria telah menjawab persoalan kita apa itu klausa force major. Jadi Cik Khairul Anwar, okey, berbalik pada tajuk kita. Perjanjian sewaan itu perjanjian sewaan itu apa sebenarnya Cik Khairul yang dimaksudkan dengan perjanjian sewaan, dan boleh terangkan sikit tak Cik Khairul apa itu kontrak sewaan bangunan atau premis? Dipersilakan Cik Khairul. Terima kasih kepada Cik Husna. Jadi saya menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan perjanjian sewaan. Jadi apabila kita bercakap dengan sewaan, ini bermaksud dia ada tuan punya premis dan juga ada orang yang menyewa. Jadi ia berkaitan dengan satu persetujuan di antara kedua-dua pihak ini untuk menyewa sesuatu premis untuk tempoh waktu tertentu dengan kadar-kadar tertentu. Itu dari segi umumnya ya. Sekiranya ada rumah ataupun tanah ataupun kedai runcit dan sebagainya, maksudnya apabila kita memasuki perjanjian sewaan, terdapat obligasi-obligasi ataupun terma-terma yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemilik premis maupun penyewa. Ya, itu yang secara umumnya. Pada waktu yang sama kita kena faham juga ya, tujuan perjanjian ini dilaksanakan adalah bagi melindungi hak-hak sama ada hak kepada pemilik premis maupun hak penyewa. Sebagai contoh, hak premis ini dari segi deposit security itu di event kalau tak boleh nak bayar sewa, boleh ditarik balik deposit itu sebagai contoh.
Begitu juga bagi pihak penyewa, dia mempunyai hak, iaitu satu hak adalah memastikan bahawa tempat yang didiami itu atau tempat yang disewa itu selamat dari segi strukturnya ataupun barang-barang inventory itu cukup, yang mana seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian. Jadi itu dari segi umum apa yang dianggap dikatakan sebagai perjanjian sewaan. Tetapi perjanjian sewaan ini dia melihat kepada item, ya. Maksud saya apa yang disewa. Dia ada dari segi secara domestiknya ataupun dari segi komersialnya. Kalau contohnya kalau sewa rumah persendirian atau berbeza mungkin termanya berbanding kalau kita nak menyewa satu bangunan untuk tujuan komersial, satu bangunan tujuan shopping mall dan sebagainya. Kontrak itu berbeza bergantung kepada persetujuan di antara pemilik premis dan juga penyewa. Itu yang maksudnya untuk kalau untuk perjanjian itu. Itu saja Puan Cik Husna. Terima kasih Cik Khairul Anwar. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, perjanjian itu perlulah dipersetujui oleh penyewa dan juga pemilik premis. Jadi kita dah tahu maksud tentang perjanjian. Jadi saya nak tanyalah Cik Suria, macam manalah kita nak tentukan sesuatu kontrak itu sah di sisi undang-undang? Dipersilakan Cik Suria. Okey, macam mana kita nak tentukan kontrak itu sah di sisi undang-undang? Kalau Husna perasan, sometimes kita guna terma perjanjian, sometimes kita guna kontrak, kan? So sampai kita kata, jom kita sign kontrak. So sebenarnya perjanjian dengan kontrak dari sudut undang-undang adalah dua perkara yang berbeza. Okey, sebab bukan semua perjanjian adalah satu bentuk kontrak. Maka untuk menjadikan perjanjian kita satu bentuk kontrak, maka kita kena pastikan perjanjian kita itu boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Jadi macam mana caranya? So, untuk menjadikan perjanjian kita tadi menjadi satu bentuk kontrak, perkara pertama yang kita kena check adalah the elements of offer. Mesti ada tawaran terlebih dahulu. Contohnya, saya tawarkan dekat Husna, saya nak jual makeup dengan harga RM80. So, ada tawaran. Second one, ada acceptance. Nak kata, saya terima lah Cik Su. So sekarang ada acceptance. Dan sebenarnya saya kata, harga makeup tu RM80. Maka itu adalah consideration. Husna bayar RM80, itu adalah consideration ataupun balasan yang mempunyai nilai. Dan kemudiannya kita akan lihat kepada intention of the parties. Kita mempunyai niat untuk saling terikat di bawah undang-undang. Dan kemudiannya kita akan lihat pula kepada keupayaan, the capacity to enter into contract. Adakah kami berdua mempunyai keupayaan untuk memasuki kontrak? Di sini undang-undang akan melihat kepada umur. Adakah kita sudah mencapai umur 18 tahun? Dan undang-undang juga akan lihat kepada mental state kita. So adakah kita seorang yang waras ketika kita sign kontrak? So student dia boleh lihat masa you sign kontrak tu, PTPTN contohnya, adakah anda seorang yang waras? Yang tu kita bincang pula isu test dia macam mana kan nak menentukan waras atau tidak. Dan kita akan lihat juga kepada subject matter of the contract. It must be certain. Perkara pokok perjanjian itu hendaklah kita pasti. Dalam contoh tadi, kalau saya tanya Cik Husna lah, kalau saya jual makeup tadi dengan harga RM80 dan Cik Husna terima, adakah itu kontrak yang sah? Pandangan Cik Husna. Cik Husna rasa sah atau tidak? Sah. Sebab diterima dipersetujui antara dua pihak? Maksudnya ada offer, ada acceptance, ada consideration dan kita ada saling niat untuk saling terikat. Tapi kalau saya kata tidak sah, kenapa tak sah? Kemungkinan besar sebab the subject matter of the contract is not certain. Sebab saya kata makeup. Dan makeup boleh merangkumi lipstick, boleh merangkumi bedak komplek, kan? Jadi bila pun subject matter of the contract is not certain, just makeup, maka dia bukan satu bentuk kontrak yang sah di sisi undang-undang, dia hanyalah a mere agreement. Itu kata section 2, subsection H of Contract Act 1950. So saya serahkan dekat Cik Husna dulu. Terima kasih Cik Suria. Itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak kenal sesuatu kontrak itu sah di sisi undang-undang. Itulah penjelasan yang telah diberikan oleh Cik Suria. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda ada apa-apa sahaja soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen dan kami akan, sekiranya ada masa nanti kami akan cuba baca dan para panel kita akan cuba menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi saya teruskan ya, Cik Khairul Anwar. Tadi Cik Khairul Anwar ada sebut tentang obligasi. Jadi saya nak tahulah apa hak-hak penyewa dan obligasi mereka semasa tempoh PKP ni, Cik Anwar. Silakan, Cik Anwar. Okay. Soalannya adalah apa obligasi dalam tempoh PKP. Obligasi itu tetap sama, tidak ada berubah. Kalau ikutnya tidak ada apa-apa yang berubah pun. Kita ada banyak kalau mengikutnya, kita ada PKPP, PKPB, PKPP. Ya, begitu. Itu adalah dari konteks kawalan pergerakan dah, dan juga SOP yang tertentu. Obligasi sewa, urusan bayaran tetap sama. Yang menjadi isu adalah sekiranya kontrak itu tidak dapat dilaksanakan, obligasi itu tidak dapat dilaksanakan lah. Ya. Sebagai satu contoh, sewa kampus Raub sebagai contoh, pelajar sewa di luar, ODR dilaksanakan dan juga pergerakan itu dikawal. Ya. Jadi persoalan yang timbul adalah mengapakah pelajar itu sewa di kampus Raub ni, di kawasan perumahan di Raub. Kerana mereka mahu berada di dalam kampus. Itu tujuannya. Ya, itu tujuan asalnya. Jadi apabila kita ada ODL, Open Distance Learning, dan juga kita ada PKP yang mengawal pergerakan dan sebagainya, bermaksud keperluan untuk berada di kampus itu tidak menjadi keutamaan lagi. Apabila itu berlaku, maknanya tujuan sewaan itu tidak dapat, secara tujuan asal sewaan itu tidak dapat dilaksanakan. Dan itu yang menyebabkan pertikaian. Ya. Pertikaian maknanya dari segi bayaran sewa, bagaimana pelajar-pelajar ini nak menamatkan perjanjian, dari konteks deposit bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau soalan itu setuju, PKP tetap sama. Kita tak boleh mengatakan bahawa PKP je frustrated. No, it depends on the person, individual situation. Ya, ada orang PKP, tak kira lah PKP tak PKP pun, you have to pay sewa lah sebab duduk di sini. Yang tidak terpakai untuk semua. Maksudnya, dia depend kepada situasi tertentu. Jadi kalau kita melihat kepada soalan yang berkaitan dengan obligasi dalam PKP juga, kita kena mengetahui bahawa dalam keadaan ini semua orang terkesan. Ya. Tidak kira sama ada pelajar, peniaga dan juga siapa-siapa sajalah yang mungkin kekurangan pendapatan dan perniagaan mereka tidak boleh berlangsung dengan baik. Jadi kebanyakannya mula merasakan bahawa kita ni tak boleh buat apa, siapa yang berlaku dengan kontrak dan sebagainya. Boleh tak kami semua ni tak nak bayar? Ya. Kalau isu tak nak bayar dan sebagainya tu kita akan bincangkan kemudian lah, tapi itulah dia. Ya. Dalam kalau berdasarkan soalan tu, masa PKP, ya, obligasi seperti biasa perlu dilaksanakan kecuali di kemudian hari ada pertikaian. Jadi bila ada pertikaian, kita kena lihat case by case, satu persatu. Sebab apa pertikaian itu? Adakah isu itu jatuh di bawah frustration, for example, kekecewaan, cewa ni kontrak itu, ataupun isu tu telah jatuh di bawah force major. Dan kita kena melihat kepada elemen-elemen itu case by case. Tetapi kalau kita secara umumnya, saya rasa dia tidak bersesuaian lah. Ya. Kita melihat case by case. Okey, itu saja Tuan Cik Husna. Terima kasih Cik Anwar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya obligasi semasa tempoh PKP ni tetap sama. Maksudnya penyewa tetap kena bayar seperti biasalah. Okey, jadinya kita berbalik pada klausa force major. Cik Suria boleh jelaskan sikit tak bila waktu yang paling tepat sekali untuk kita menggunakan klausa force major ni dan apa kesannya dalam kontrak? Dipersilakan Cik Suria. Okey, seperti mana yang kita bincangkan tadi kan. So apakah ia klausa force major? So klausa force major akan melepaskan kewajipan pihak-pihak berkontrak daripada terus to perform his obligation under the contract, daripada dia terus melaksanakan kewajipan dia dalam kontrak. Kenapa? Disebabkan oleh peristiwa yang tidak
terduga. Satu peristiwa yang luar biasa yang telah berlaku yang tidak terduga menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan kewajipan kita. Okey, jadi soalan Cik Husna tadi, bilakah waktu paling tepat nak pakai klausa force major ni adalah apabila kita telah memenuhi force major event. Okey, so clause force major akan menggariskan ataupun memberi definisi apakah force major event tersebut. Okey, so apabila klausa ini secara terperinci kita sebut sebagai exhaustive definition. Okey, secara terperinci dia perincikan apakah situasi tersebut. So contohnya dalam kontrak Cik Husna dia gariskan, dia kata peristiwa-peristiwa itu adalah, okey, dia pun letakkan gempa bumi, banjir, kebakaran, pandemik. Okey, sekiranya dia perincikan, maka apabila COVID-19 berlaku, maka dia boleh invoke klausa tersebut. Sebabnya dia dah masukkan dalam force major event tadi. Okey. Tapi isunya kalau dia tak masukkan, okey, contohnya dia letakkan gempa bumi, dia letakkan kebakaran, dia letakkan perang. Tiba-tiba pandemik berlaku, maka pandemik tak masuk dalam senarai tadi, menyebabkan dia tak boleh nak pakai klausa ini. That is why sometimes pihak-pihak berkontrak dia akan letakkan definisi secara broad definition. Okey, dia buat general je. So mungkin dia tulis event or circumstances beyond reasonable contract. Macam tu je. Dia bagi definisi yang tak jelas kan. Jadi adakah mereka boleh guna pandemik sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajipan? So bagi saya itu akan didebatkan di mahkamah. So mungkin boleh. Mahkamah kata sebab definisi dia broad, maka boleh termasuk dalam definisi tersebut. Jadi bila nak guna ia bergantung kepada macam Tuan Khairul kata tadi, case by case. Okey. Begitu saja Cik Husna. Terima kasih Cik Suria. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya dalam kontrak itu ada klausa force major dan ada event yang berkaitan dengan pandemik, mungkin boleh digunakan untuk penyewa. Okey, jadi Cik Khairul, apa yang berlaku sekiranya sesebuah perjanjian tu tidak mengandungi klausa force major? Kesan sekiranya perjanjian itu tak ada klausa force major. Dipersilakan Cik Khairul. Kita dalam sistem perundangan kita di Malaysia ni, kita ada apart from criminal law, kita ada civil law. Dalam civil law ni pula kita ada akta dan juga kita guna pakai undang-undang lazim Inggeris yang dipanggil common law. So kalau dalam satu perjanjian itu tidak ada dinyatakan dengan jelas klausa force major ataupun apa-apa klausa, kita kena merujuk kepada kes-kes dahuluan Inggeris ataupun common law of England ataupun kes-kes yang berlaku di dalam negara kita ini untuk dijadikan sumber rujukan. Jadi apabila kalau berdasarkan common law, dia ada satu doktrin yang saya pun sudah sebut tadi, doctrine of frustration, doktrin kekecewaan. Ini bukan kecewa, kontrak itu kecewa, bukan kecewa bercinta ke apa, tidak ya. Ini sebab kontrak itu dikecewakan. So apa maksudnya kontrak itu dikecewakan? Ini tak ada dalam keadaan dua perkara. Yang pertama adalah apabila kontrak itu tidak mustahil untuk dilakukan. It's very impossible to be performed, dan juga kontrak itu sebenarnya tidak dapat juga dilakukan kerana ada intervensi daripada pihak-pihak yang berautoriti. So dalam keadaan itu kita kalau tengok situasi pandemik ini, maknanya dia bukannya salah siapa-siapa, salah penyewa ke ataupun salah pemilik premis. Dia memang satu supervening event yang di luar jangka. Jadi apabila di luar jangka itu, maknanya sama persoalan yang timbul sama ada perjanjian itu boleh diteruskan ataupun tidak. Okey. Soalannya bagaimana perjanjian itu boleh diteruskan memang sepenuhnya bergantung kepada keadaan, situasi. Sebagai satu contoh, kalau dalam kontrak itu tidak ataupun dikecewakan disebabkan oleh keadaan defeat the purpose of, in the first place, defeat the purpose why the contract been formed. Itu nombor satu contoh. Maknanya tidak lagi sesuai untuk dilaksanakan.
Saya bagi satu contoh yang paling mudah lah kalau ikut frustration ni. Kalau contohnya dari segi penjualan, kita ada bagi contoh rokok lah, jual rokok. Hari ini kerajaan tidak mengharamkan, esok kerajaan haramkan rokok. Jadi contohnya maknanya esok segala kontrak yang berkaitan dengan penjualan pembelian rokok ni terbatal. Okay, contohnya pula lah kerajaan mengatakan bahawa tidak ada lagi sewaan rumah. Sewaan rumah tidak boleh dilaksanakan. Sewa rumah tidak boleh dilaksanakan di bawah RM1,000. Semua kena RM1,000 ke atas. Contoh. Jadi semua pun apa-apa perjanjian yang berkaitan dengan yang sebelum ni tidak sah dan terbatal, ataupun yang akan datang, ataupun berlaku peperangan. Dan ada juga keadaan apabila berlakunya satu pandemik, dia sama macam force major tu, cuma dia tidak diletakkan di dalam clause pandemik, yang mana bukan salah siapa-siapa. Isunya pula bagaimana kita mahu menilai sama ada disebabkan pandemik itu menyebabkan sukar untuk melaksanakan perjanjian sewa rumah ni. Itu soalannya. Sejauh manakah maknanya pandemik ini menghalang dalam segi pelaksanaan obligasi perjanjian sewa ini tadi tu. Itu je persoalan yang perlu dijawab. Jadi ia melihat kepada keadaan. It is a debatable thing. Ia boleh dibahaskan. Dia tidaklah seperti mana macam 2+2=4. Memang okey. Saya tak nak bayar. Sir Khairul cakap doktrin frustrated. Wah. Tapi kita kena lihat juga bagaimana keadaan-keadaan yang tertentu yang boleh kita menggunakan doktrin frustration. Okey, dan seterusnya saya nak maklum jugalah, apabila kita berbincang berkaitan dengan doktrin frustration, it's not because kita argue dengan, kita berhujah dengan pemilik premis tu, kita cakap frustrated, tak boleh, tak nak bayar. It is not, bukan itu It is one of the argument that can be used when the matter being brought before the court. Itu maksudnya, boleh dibawa mahkamah kemudian lah. Ya, tapi kalau nak ke mahkamah, baiklah selesai dululah yang mana-mana yang sepatutnya. Dan itu saya rasa itulah antara sekiranya tak ada soalan tadi apa force major, kita kena balik kepada doktrin kecewaan. Kontrak itu tidak dapat dilaksanakan disebabkan keadaan-keadaan tertentu, sukar untuk dilaksanakan. Okey. Saya nak bagi nanti mungkin akan diterangkan lagi lah frustration. Saya cuma nak maklum ada keadaan juga di keadaan apakah yang boleh yang menyebabkan bahawa tidak terpakai doktrin kekecewaan ini. Ada keadaannya. Kesukaran tu, tetapi kesukaran bagi pihak kita sendiri. Maknanya doktrin of frustration tidak terpakai. Okay, ini persoalan yang terbesar yang mungkin boleh dihujahkan. Sukar sebab kita tak ada duit. Bolehkah kita guna frustration? Itu benda yang boleh dihujahkan. Reason kita tak bayar sewa sebab tak ada duit. Tak ada duit sebab kita tak niaga. Tak niaga disebabkan pandemik. Itu something possible pula kita kena assess perkara tersebut. So dalam bacaan undang-undang ni, dia tidak boleh baca satu sentence tu benda yang sama. Dia mempunyai perbezaan dan interpretasi yang berbeza-beza. Ya, itu saya maklumlah dari segi perkataan frustration tadi, kecewa. Kecewa memang sedih lah, tapi it's very difficult to have to prove there is a frustration sebab kita kena ada test-test atau ujian-ujian ataupun penilaian-penilaian tertentu. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Anwar. Cukup terperinci perkongsian daripada Cik Anwar berkaitan dengan klausa force major dan juga doktrin kekecewaan, dan juga telah menjawab soalan saya. Tapi saya nak juga tanya Cik Suria kita. Cik Suria, ada kemungkinan ada tambahan yang boleh diperjelaskan lagi berkaitan dengan doktrin kekecewaan. Dipersilakan Cik Suria. Nampaknya Husna, Tuan Khairul kita dah ambil dah semua jawapan-jawapan saya nampaknya ya. Apa-apa saya ulang sulit Tuan Khairul Okey, so sebenarnya simple je. Untuk kita lihat apa itu klausa force major. Klausa force major itu kita kena letakkan di dalam kontrak. Jelas kena ada dalam kontrak. Situasi yang mana yang di luar dugaan yang menyebabkan kita tidak mempunyai kewajipan untuk meneruskan kontrak, kena letakkan dalam kontrak. Sementara itu, apakah dia doktrin frustration ni, doktrin kekecewaan?
Okey, doktrin kekecewaan adalah satu istilah yang diguna pakai dalam undang-undang kontrak yang merujuk kepada berlakunya satu peristiwa di luar di luar dugaan. Kita sebut macam Tuan Hairul kata tadi, supervening event. Okey, telah berlaku satu peristiwa di luar dugaan yang menyebabkan adalah mustahil sama sekali untuk kita melaksanakan kewajipan kita. Dengan kata lain, kita dah masuk kontrak. We have already signed the contract. Dah sign the contract, tapi masa kita nak laksanakan kontrak tersebut adalah mustahil untuk kita laksanakan. Maka the contract is frustrated. Bukan kita tak nak laksanakan, kita nak laksanakan tapi adalah mustahil kita nak laksanakan. Contohnya lah, contoh simple kan Tuan Hairul kan. Contohnya katakanlah Amira, bukan nama sebenar, dia bertunang. So dia memasuki kontrak pertunangan. Okey, so lagi 2 minggu dia nak berkahwin tu, tiba-tiba dapat tahu pengantin lelaki telah dijangkiti penyakit misteri. So pengantin lelaki tu menjadi gila. So adakah kita kena paksa Mira itu untuk meneruskan perkahwinan tersebut? Disebabkan pengantin lelaki itu telah gila. Maka adalah mustahil untuk pengantin perempuan meneruskan kewajipan dia berkahwin dengan pengantin lelaki tadi disebabkan pengantin lelaki itu telah pun gila. Maka kontrak itu dilepaskan kerana kekecewaan. Ataupun satu lagi contoh, mungkin kita panggil penyanyi lah untuk menyanyi di juara lagu kan, juara lagu TV3. So kita pun bagi dia deposit, dah bagi dah deposit sebanyak RM30,000 untuk menyanyi di situ. Tiba-tiba lagi 2 hari konsert itu nak dibuat, dia pun pergi swab test, tiba lah positif COVID-19. Dah takkan kita nak suruh dia paksa dia menyanyi juga kan. Semua orang akan dijangkiti oleh COVID-19. Jadi di situ bukan dia tak nak melaksanakan kewajipan dia untuk menyanyi sebab dia pun dah sign kontrak. Tapi disebabkan dia beliau dijangkiti oleh penyakit tersebut, maka penyanyi tersebut, beliau tidak dapat melaksanakan kewajipannya. Maka kontrak itu menjadi satu kontrak yang batal. The contract is void. Okay? Cumanya macam Tuan Hairul katakan tadi, yang untuk kita invoke doctrine of frustration ni, yang paling pentingnya adalah the nature of the contract must be fundamentally altered. Betul-betul berubah. Barulah kita boleh laksanakan. That's why kita terpaksa lihat case by case. Adakah betul-betul ia berubah? Okey, dan ia bukan disebabkan oleh satu pihak. Contohnya, saya tak boleh laksanakan sebab saya tak ada duit. Bukan. Kita tak lihat begitu. Okey, itu beza di antara force majeure dengan doctrine of frustration. Dia hanya terpakai dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tapi yang paling penting, Mahkamah akan lihat test dia adalah the nature of the contract must be fundamentally altered. Then only we can invoke doctrine of frustration. Betul ya Tuan Hairul? Betul. Betul. Okey, terima kasih Cik Suria. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan, kontrak pun dia ada kekecewaan tau, ada kekecewaan sendiri. So doktrin kekecewaan berlaku peristiwa, kita boleh guna pakai doktrin kekecewaan, berlaku peristiwa yang di luar jangka. Okey, jadi di awal tadi kita ada tengok video teaser. Penyewa yang merupakan pelajar tidak mendiami kediaman dia semasa tempoh PKP dan peniaga yang turut terjejas semasa tempoh PKP ni. Jadi Cik Anwar, saya nak minta penjelasan sikit lah. Boleh tak penyewa ni guna pakai doktrin kekecewaan untuk mengelakkan daripada pembayaran sewa semasa tempoh PKP ni, Cik Anwar? Dipersilakan Cik Anwar. Okey, terima kasih. Soalan ni berbahaya ni. Boleh tak Tuan Khairul jelaskan apa penyewa menggunakan doktrin kekecewaan bagi dalam konteks sewaan dalam PKP. Jadi beginilah. Kita ada force majeure, satu doktrin kekecewaan. Kita kena clear doktrin kekecewaan ni berlaku apabila tidak ada dengan jelasnya clause force majeure. Dulu dalam satu perbincangan pernah dibuat di awal pandemik dulu, ramai boleh dikatakan mungkin pengamal undang-undang berfikir banyaklah force majeure akan boleh di-invoke. Banyak. Jadi dia menyebabkan satu ketidaktentuan dalam kontrak. Ialah because you can argue banyak kontrak boleh. Bila kontrak ni dia ada banyak isu ni. Pertama isu yang paling jelas begini. First, kalau dia void, dia kena balik kepada original position, keadaan asal. Apa maksud keadaan asal? Seolah-olah kontrak itu tidak pernah
dilaksanakan. Bermaksud kalau dah ada terima duit kena pulang balik, dah ada rumah kena pulangkan balik. Maknanya dia anggap begitu. So bayangkan di awal pandemik dulu, kalaulah semua orang invoke force major, bukan hanya kontrak sewaan tetapi kontrak yang lain, macam mana ekonomi kita nak bergerak lah. Jadi dia bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, sama ada frustration ataupun tidak. Jadi dari segi memang kita menghadapi pelbagai isu berkaitan dengan sewaan. Pada saya yang paling terbaik, sebab kita juga perlu memahami keperluan dan juga kehendak tuan punya premis. Dia pun mempunyai masalah. Begitu juga dengan penyewa pun mempunyai masalah. Isu penyewa ni, kalau penyewa biasa bukan jadi isu lah sebab dia memang kena sewa. Cuma dalam spesifik kita ni penyewa dari konteks pelajar yang bukan berada di kawasan kampus, yang asalnya daripada luar datang ke sesuatu kawasan universiti, contoh UiTM Raub, menyewa di kawasan perumahan dan kemudian ataupun di Shah Alam, jadi daripada negeri-negeri lain. Jadi itu yang menjadi timbul ni isu, okey kena bayar sewa ataupun tidak. Pada saya, kalaulah kita mau invoke doctrine of frustration, it is up to the court to decide whether it is a frustrated or not. Mahkamah yang tentukan. So kalaulah sewa tu 400, seorang 200, berbaloi ke mahkamah. You can go for the small claim. Boleh pergi mahkamah magistrate buat sendiri, tapi berbaloi ke? Untuk jumlah yang itu, you want to argue, it is a frustrated punya agreement. Agreement pun belum tentu ada. Kadang-kadang, kalau konteks pelajar lah, kita pun tak tahu kalau di konteks pelajar ni. Tapi kalau di konteks penyewa biasa, kena tengoklah juga premis itu macam mana. Jadi itu yang saya tak boleh mengatakan boleh ataupun tidak secara total. Sebab kalau tadi soalan tadi bahaya tu penyewa. So penyewa ni merangkumi pelbagai siapa-siapa lah. So it depend again. Tetapi apa yang seperti mana yang Cik Suria katakan tadi, jelas sebenarnya apabila dia suka untuk dilaksanakan disebabkan fundamental change of the form of the content of the contract, then it's okay. But again, you have to argue it. You have to prove it in what extent that you can this matter change or that event change the fundamental formation of the contract. So kita kena argue on that basis. Itu yang paling penting. Tetapi untuk mengatakan, okay, frustrated, ini frustrated because of COVID, everything frustrated. Bercinta pun frustrated. So semua benda sebab because of COVID or because of PKP. So we cannot have that blanket so-called argument to justify it is a frustrated. So kita kena tengok dari konteks case by case. Tetapi ia adalah sesuatu yang boleh guna pakai. Okey. Itu saya punya hujah lah kalau dikatakan boleh tak guna dalam tempoh PKP. Jadi PKP ni pula. Jadi PKP, sebab PKP, PKPB, PKPP itu sentiasa berubah. Within 2 weeks kita tak tahu mana. So bukan dari konteks PKP. Saya rasa lebih dari konteks berlakunya COVID-19. Sebab saya rasa COVID-19 itulah yang menyebabkan pelbagai polisi dan pelbagai undang-undang itu juga berubah bagi tujuan untuk menjaga ni lah, tak nak kita nak memutuskan rantaian dan sebagainya, perlu ada. Tapi cumanya kalau untuk merujuk pada PKP saja, saya rasa dia tak sekuat pandemik. Sebab dalam form major dia tak tulis pula PKP whatever, government intervention is very, dia bukannya kekal, tapi pandemik je. Jadi kita pun kena tengok juga apa yang dihujahkan, apa yang tu. Jadi kalau nak blanket agak, saya rasa tidaklah bersesuaian. Kena tengok case by case, tetapi it is arguable, debatable. Okay, seterusnya Cik Suria, ada apa nak tambah? Ni Cik Usna. Terima kasih Cik Anwar. Cik Suria, ada apa-apa ke tambahan daripada Cik Anwar tadi berkaitan dengan yang saya tahulah doktrin kekecewaan tu yang ditentukan hanyalah oleh mahkamah. Jadi Cik Suria ada apa nak tambah? Sedikit. Okey. Untuk wrap up lah, kan, untuk nak terangkan apa yang kita nak simpulkan apa yang kita bincangkan pada hari ini. So simple dia macam ni. Clausa post major, objektif utama clausa post major ini adalah untuk membenarkan pihak-pihak berkontrak
untuk menentukan, okey, sekiranya peristiwa ini berlaku, apa kita nak buat? Contohnya sekiranya pandemik ini berlaku, apa kita nak buat? Mungkin kita kata akan menangguhkan bayaran sewa. Kita mempunyai pilihan untuk meneruskan perjanjian ataupun menamatkan perjanjian. So kita boleh letakkan dalam kontrak. Okey, itu pentingnya force major. Ikut doctrine of frustration. Pilihan you hanyalah the contract becomes void. Terus batal. Kita kata, boleh tak kita tak bayar sewa, tapi nanti bulan depan kita orang masuk universiti kita bayar mula. Okay. The contract becomes void. Terus batal. Itu beza antara force major dengan doctrine of frustration. So force major kita boleh letakkan apakah tindakan-tindakan yang kita nak buat, letakkan. Okey, tapi untuk doctrine of frustration tak ada choice. Section 57 section 2 kata the contract becomes void. Terus batal. Okey. Itu rumusan daripada saya. Oh, terima kasih Cik Suria. Tapi kan kita ada satu soalan. Soalan ni mungkin saya rasa Cik Anwar kot boleh jawab. Bolehkah tuan rumah menguatkuasakan notis pengusiran rumah semasa tempoh PKP? Macam mana tu Cik Anwar? Boleh ke? Nak usir sebab apa? Soalan saya. Nak usir sebab apa? First kita tengok nak usir sebab apa. Sebabnya tak bayar sewa rumah, jadi boleh. Kita mengusir untuk tidak, kita buat satu notis pengusiran untuk tidak, dia boleh buat. Isu dia sekarang ni, kalaulah ada pelanggaran, kita tengoklah pelanggaran, dia boleh buat. Memang boleh. Isunya pula kita nak argue frustrated tu bukan waktu itu. Ataupun force major, dia hanya berlaku bila di mahkamah, dia boleh usir. Ya, boleh pergi, kita pun keluarlah rumah, dan hujah frustration atau force major itu bukan berlaku pada hari pengusiran tu. Dia boleh, maksud saya undang-undang ni dia begitu, dia boleh, dia ada hak untuk mengusir kerana berdasarkan apa yang ada hitam putih itu. Jadi sebabnya itu saya cakap, apabila berlakunya sesuatu pertikaian, kita boleh vary sebenarnya perjanjian tu. Maknanya kita boleh berbincang balik, negotiate. Tapi itu yang menjadi isu ni sekarang ni, adakah kedua-dua pihak tu bersetuju untuk negotiate? Maknanya renegotiate balik. Contohnya kena maklum juga macam mana pun saya ni berniaga, memang tak ada pendapatan, tetapi insya-Allah contohnya lepas dalam tempoh berbulan ni bagi peluang pada saya boleh bayar balik. Maknanya kita boleh balik menyusun balik jadual pembayaran bulanan dan sebagainya, dan juga mengikut juga keadaan-keadaan semasa. Jadi contohnya, sebagai contoh, kita punya argument juga adalah kalau kita keluar tak ada orang pun nak masuk lagi tempat rumah tu. Daripada awak hilang seterusnya memang tak ada orang, baiklah saya ada kat rumah awak tu. Untuk tempoh waktu tersebut, ya, kurang-kurangnya awak tahu dalam keadaan tertentu saya boleh bayar ataupun tidak. Saya akan vary balik. Maknanya awak certain. Cumanya pengusiran ni berlaku apabila ada orang lain nak masuk. Orang ni tak boleh bayar, orang lain nak masuk, dia akan berlaku pengusiran. That's why you have to negotiate. Tetapi kalau tanya saya, sebab apa? Masa PKP nak mengusir, boleh. Tidak ada masalah. Sebab itu property awak. Tapi kemudian pergi court dan argue lah. Dan adalah remedy-remedinya yang bersesuaian. Tetapi bukan waktu pengusiran itu. Biasanya orang tu kena tangkap dulu kan. Biasa kalau kes jenayah dia kena tangkap dulu. Dia taklah boleh kena tangkap ataupun tidak. Tidak, dia tangkap dulu, siasat, ada kes kemudian cerita. Tapi tangkap dulu. Begitu juga dalam konteks ni. Nak argue kemudian. Itu yang biasa tuan-tuan tu ada. Sebab tu saya sentiasa masih positif bahawa sekiranya ada masalah dari segi penyewaan ini, perlulah renegotiate and vary the agreement back. Tengok kepada kekuatan dan keperluan-keperluan yang sepatutnya. Saya rasa itu yang paling terbaik. Sebab memang nak pergi mahkamah, saya tiada isunya kalau sewaan itu berjuta-juta, it is a normal thing. Most of the time they go to court. Kalau berjuta-juta. Tapi kalau 200, 300, jadi kita kena fikirlah. Kena negotiate. Berjuta-juta pun kadang-kadang negotiate tau. Dia negotiating. Ya? Kalau sewaan tu berjuta-juta ringgit. Jadi kita kena kembali kepada first, negotiate. Second, negotiate. Tak dapat juga,
reassess back the loss, tengok balik apa yang rugi, apa yang timbang. Kalau worth it, then you go to court, then you can argue force majeure, frustration. That is how it works. Gitu ke notis pengusiran. Usir, tengok balik, bincang balik, tak puas hati dengan pengusiran, there is other remedy available untuk tujuan tersebut. Okay? Okey, terima kasih Encik Anwar. Saya kira menjawab sudahlah soalan tuan-puan yang berkaitan dengan pengusiran, notis pengusiran semasa tempoh PKP. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah sekiranya sesebuah perjanjian tidak ada force measure, perlu pakai common law iaitu undang-undang lazim yang ditentukan oleh mahkamah. Tapi cara yang terbaik untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan cara perbincangan antara penyewa dan pemilik premis. Maka dengan adanya rumusan itu tadi, berakhirlah program Live at PITA pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Anwar dan Encik Suria Fadila yang sudi bersama saya pada petang ini. Tidak dilupakan juga ya para penonton yang berada di luar sana yang sudi menonton secara live dan maupun yang akan menonton secara ulangan. Semoga input ini dapat diguna pakai di masa akan datang. Saya juga berterima kasih kepada para pelajar UiTM Cawangan Pahang Kampus Sarawak yang sudi bersama-sama saya dan Perpustakaan Tun Abdul Razak untuk menjayakan program Live at PITA pada petang ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa isi link kehadiran. Link kehadiran boleh scan QR code yang akan tertera di skrin anda. Okey, dah tertera dah. Dan juga link kehadiran yang akan diberikan di ruangan komen. Saya kira sampai di sini sahaja live at PITA. Selamat menjalani ibadah puasa dan kita berjumpa lagi di live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.